A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung kelas pengajian Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Dan hari ini kita masuk nama Allah yang baru, iaitu Al-Waliyyu dan Al-Maula. Al-Waliyyu dan Al-Maula. Okey. Ada pelajar kita yang baru meninggal, kan? Siapa namanya? Asna. Bila minggu lepas? 13 hari bulan. Dia baru dulu. Bila last dia datang kelas? Oh. Tapi dia selalu duduk sebelah ni kan? Jadi Allah, ya. Oh, hospital 5 hari. Apa dia? Oh. Dia sakit apa? Stroke. Sejak masuk hospital stroke ke sebelum tu lagi? Oh. Jadi apa-apa pun Allah sebut dalam Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan, tidak lain tidak bukan liyabluwakum, untuk Allah menguji kamu, iaitu kita semua. Apa yang Allah nak tengok? Bukan orang tu tua ataupun muda, bukan orang tu kaya ataupun miskin, bukan orang tu sihat ataupun sakit. Semua tu Allah bukan nak tengok. Yang Allah nak tengok ialah ayyukum ahsanu, siapakah amalannya yang paling baik. Kadang-kadang amalan yang paling baik ni orang tua, kadang-kadang orang muda, kadang-kadang amalan paling baik ialah orang miskin. Kadang-kadang amalan orang yang paling baik ialah orang yang sakit, kan? Yang kita duk jaga sihat ni, Allah bukan nak tengok kita sihat, tapi Allah nak tengok kita buat apa dengan kesihatan, kan? Dan bila Allah bagi sakit, bukan Allah tak suka pada kita, tapi Allah nak tengok setakat mana kita sabar dan redha dengan. Sebab tu Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Ali Imran ayat 185. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Surah Ali Imran ayat 185. Surah Ali Imran ayat 185, muka surat 74. Muka surat 74. Jumpa? Allah kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan rasa mati. Setiap jiwa tanpa terkecuali. Jadi seminggu lepas yang merasai mati ialah sahabat kita, kawan kita yang ada dalam kelas ni, iaitu Puan Hasnah. Dia dah rasa mati tu. Kita pun akan rasa, sebab Allah kata setiap jiwa, tak ada siapa yang terkecuali, setiap jiwa. Untuk apa? Kenapa kena rasa mati? Kenapa kena mati? Sebab Allah bagi tahu selepas itu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Untuk apa Allah jadikan mati? Sesungguhnya untuk Allah sempurnakan balasan pahala di atas amalan kita masa hidup. Tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi Allah nak bagi gaji. Allah nak bagi gaji. Siapa yang buat baik, Allah nak bagi upahnya. Siapa yang buat jahat, Allah nak bagi balasannya. Itu tujuan mati. Iaitu sebab dunia Allah cipta untuk menguji kita. Jadi kalau lulus ujian, dapat upah. Kalau tak lulus, dapat azab. Sebab tu Allah kata tuwaffawna, kamu akan disempurnakan. Jadi apa saja yang kita dapat kat dunia tidak sempurna. Kalau rasa seronok pun tak sempurna seronok tu, sekejap. Rasa bahagia tak sempurna, sekejap je. Kan? Rasa sihat tak sempurna. Lepas sihat sakit. Betul? Habis bila sempurna? Sihat je tak ada sakit. Seronok je tak ada sedih. Bila? Yaumal qiyamah. Jadi tak cerdiklah orang yang fokus nak sihat, nak seronok kat dunia sahaja. Sedangkan Allah kata hebat macam mana kat dunia tak sempurna. Seronok sekejap, kaya sekejap, sihat sekejap. Kemudian Allah kata kemuncak kepada kebahagiaan apa dah? Faman zuhziha 'anil nar. Kemuncak kebahagiaan manusia ialah barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka dan wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya dia sahaja yang berjaya. Siapa yang berjaya ni? Yang kaya? Bukan. Yang sehat? Bukan. Yang muda? Bukan. Yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke syurga. Bila kita tahu di hari akhirat. Jadi semua ukuran kejayaan dunia tak terpakai. Tidak ada nilai di sisi Allah. Sebab berjaya kat dunia belum tentu dia boleh masuk syurga dan selamat daripada neraka. Dan gagal di dunia belum tentu dia gagal masuk syurga. Jadi kita akan lihat siapa berjaya ataupun tak di mana? Yaumul qiyamah. Kemudian Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan mata', seronok. Seronok. Tapi al-ghurur. Apa makna al-ghurur? Macam apa maksud? Seronok tapi menipu daya. Menipu daya tu makna ada benda yang keseronokan hidup di dunia, banyak yang menipu manusia. Menipu daripada apa? Menipu daripada hakikat kehidupan yang sebenar, iaitu di akhirat. Seronok sampai menipu kita, sampai lupa nak solat awal waktu, kan? Seronok sampai lupa nak solat sunat.
Seronok sampai lupa nak bangun malam. Itu seronok tapi menipu. Okey. Jadi jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dan kita berdoa kepada Puan Hasnah, semoga dia dimasukkan dalam kumpulan ini, iaitu orang yang disempurnakan balasan pahala di akhirat dan dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke surga. Okey, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warfa' darajataha wa wasi' qabraha wa nawwir laha fihi wa akhlifha khairan minha. Ya Allah, ampunlah dosa Puan Hasnah, tinggilah darjahnya, luaskanlah kuburnya, terangilah kuburnya, dan gantilah ia dengan yang lebih baik. Jauhlah ia daripada azab kubur, dan jadilah kuburnya taman daripada taman-taman syurga, dan masukkanlahnya ke dalam syurga Firdaus al-A'la. Okey, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, kita balik pada tajuk kita. Nama Allah hari ini ialah Al-Hafidh, Al-Waliyyu dan Al-Maula. Okey, nama Allah Al-Waliyyu disebut dalam Al-Quran 15 kali. Al-Waliyyu yang pertama disebut 15 kali dalam Al-Quran. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 257. Cuba buka surah Baqarah ayat 257. Surah Al-Baqarah ayat 257. Jumpakah? Ayat muka surat 43. Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Waliyyu. Adakah Waliyyu? Itu nama Allah. Allah adalah Al-Wali. Allah adalah wali. Nanti kita akan belajar makna wali ialah pelindung, pengurus, penjaga. Allah melindungi, Allah mengurus siapa ni? Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Dan macam mana cara Allah menguruskan orang beriman? Allah mengurus, menjaga. Macam mana caranya? Iaitu yukhrijuhum minaz zulumat. Allah mengeluarkan daripada kegelapan-kegelapan ila nur, kepada cahaya. Tengok cara Allah melindungi hambanya ialah Allah tak kata Allah jaga body dia, Allah jaga fizikal dia. Tak. Caranya Allah keluarkan daripada apa makna kegelapan? Apa makna kegelapan? Kejahilan. Jadi siapa yang Allah nak jaga dia, Allah buat apa? Allah bukan mesti bagi sihat, bukan mesti Allah bagi dia kaya. Tak, Allah bagi ilmu.
Tengok, Allah jaga orang, Allah jaga hambanya ialah pertama sekali Allah bagi ilmu. Kalau Allah tak bagi ilmu, sah Allah bukan wali dia, Allah tak jaga dia. Ini sama dengan hadis yang Nabi sebutkan, ma yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi kefahaman dalam agama. Siapa yang Allah nak jaga dia, siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah tak bagi harta, Allah tak bagi sihat, Allah tak bagi anak berjaya, Allah bagi ilmu. Bila dia dapat ilmu, dia dapat cahaya Allah. Bila dapat cahaya Allah, Allah akan jaga. Boleh faham? Sebab itulah kalau orang tu ada ilmu, kena Allah, ikut perintah Allah, sebenarnya dia berada dalam kebahagiaan. Walaupun dia berada di dalam api, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dicampak dalam api, tapi dia dalam kegelapan ke dalam cahaya? Sebab itulah Allah jaga dia. Api yang sepatut membakar, Allah jaga Ibrahim. Akhirnya api itu jadi apa dia? Bardan sambung sepatah aja. Bardan wasalama. Allah jaga. Kamu duduk dalam api, sebab aku wali, aku jaga. Sebab apa? Sebab kamu ada ilmu, kamu berada dalam cahaya, maka aku jadikan api yang sepatut membakar dan mematikan kamu, akhirnya sejuk dan selamat. Ada orang duduk dalam, bukan dalam api, duduk dalam rumah, tapi dia tak selamat, kan? Kadang-kadang orang datang rompak dan bunuh. Kadang-kadang suami dia bunuh dia. Kadang-kadang, betul kan? Ada ke tak? Ada je. Yang baru ni diperliskan, seorang bekas tentera bunuh isteri dia jururawat yang nak pergi kerja pagi-pagi. Allah tak jaga. Tapi Nabi Ibrahim duduk dalam api, Allah jaga, tukar api menjadi, siapa boleh tukar api jadi sejuk? Siapa dia? Tak ada, Allah je. Hajar, macam mana dia boleh selamat duduk tengah padang pasir? Sebab Allah walinya. Mana Allah, cara Allah selamatkan apa dah? Allah keluarkannya daripada kejahilan. Allah bagi ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu matematik ke ilmu sains? Ilmu tauhid. Sebab itulah bila dia tanya pada Ibrahim, siapa yang suruh kamu tinggal aku di sini? Ibrahim jawab, oh, dia kenal Allah. Kalau Allah, kamu balik, aku tak perlukan kamu. Itu ilmu. Dia kenal Allah, dia yakin Allah Maha hebat, walaupun tanpa orang, tanpa rumah, tanpa pokok, tanpa suami, kalau Allah jaga, pasti selamat. Okey. Pemuda Kahfi selamat tak? Duduk dalam gua. Berapa lama? 309 tahun. Ada penyakit? Ada penyakit? Ada demam ke semua? Tak ada. Ada cirit-berit? Ada pening-pening? Ada pening-pening? Ada stres? Pasal apa tak ada? Dalam gua je. Semua tak ada kan dalam gua? Semua tak ada. Handphone tak ada, internet tak ada, makanan tak ada, peti ais tak ada, elektrik tak ada, air syabas pun tak ada. Tapi tak ada penyakit. Sebab apa? Allah. Kenapa Allah jaga dia? Sebab dia kena Allah, dia beriman pada Allah. Allah keluarkannya daripada kegelapan jahil kepada cahaya. Walaupun dalam gua, dia kena Tuhan, cahaya. Okey. Nabi Yunus AS
Duduk dalam apa? Perut ikan. Selamat tak? Pasal apa selamat? Dalam perut ikan yang gelap, tingkap tak ada, lubang tak ada. Lepas tu ikan pula duduk di dasar laut. Kemudian di waktu malam yang gelap pula, berapa lapis kegelapan. Tak ada siapa tahu dia duduk dalam perut ikan. Tapi selamat tak? Kenapa selamat? Allah jaga. Ada tak cahaya dalam perut ikan tu? Ada tak? Ada. Cahaya apa? Cahaya Allah. Nampak gelap tapi cerah. Sebab tu dia kenal tak Allah dalam perut ikan yang gelap? Kenal. Berapa ramai yang duduk dalam cerah tapi sebenarnya dia dalam kegelapan, kejahilan. Okey? Okey, satu. Yang kedua, ada 15 kan, saya tak bagi semualah, saya bagi sebahagian. Surah An-Nisa ayat 45. Surah An-Nisa ayat 45. Tak payah buka. Buka. Sebab ada saya nak hurai sikit. Surah An-Nisa ayat 45. Jumpa muka surat 86. Okey, cuba tengok maksud dia. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Jumpa ke tak? Okey. Allah maksud dia Allah lebih tahu bi'a'daikum. Allah lebih tahu dengan musuh-musuh kamu. Kita banyak tak musuh? Banyak musuh tak? Ada musuh ke tak? Apa dia? Oh, tak ada musuh. Patutlah relax je. Nabi ada tak musuh? Oh, Nabi ada musuh, kita pula tak ada. Kita hebat pada Nabi. Nabi ada tak musuh? Siapa musuh Nabi? Siapa musuh Nabi? Allah sebut musuh Nabi ialah orang kafir, orang munafik. Kan? Jadi musuh Nabi ialah musuh kita. Betul? Ada satu lagi musuh, orang kafir, orang munafik dan syaitan. Syaitan. Yang mana lebih bahaya? Orang kafir, orang munafik, syaitan. Musuh mana yang paling bahaya? Orang munafik. Orang munafik. Kita tahu tak siapa orang tu, orang munafik? Tahu? Tak tahu. Ada tak? Di kubu gajah tak? Ada tak orang munafik? Tak tahu. Kalau tak tahu, macam mana tahu bahaya? Apa dia ciri munafik? Oh, bila bercakap bohong. Kita pernah tak berbohong? Pernah. Mana kita pun musuh kita lah. Lagi apa dia? Bila berjanji tak tepat. Kita ada tak sifat tu? Kita musuh kita lah. Bila dia beri amanah, ada khianat tak? Ada. Ada je Allah bagi amanah. Amanah apa dah? Amanah mata, amanah kesihatan, amanah telinga, amanah mulut. Salah guna tak amanah? Jadi adalah sebab munafik. Dan musuh yang paling bahaya sebenarnya ialah syaitan lah. Syaitan. Kenapa? Kenapa syaitan lebih bahaya daripada orang kafir dan daripada orang munafik? Kenapa?
Sebab syaitan ni, satu tak nampak. Kalau orang kafir ada kat depan, senang kita lari ke, kita pukul kan, betul? Tapi syaitan nampak. Boleh tak kita nak pukul? Oh, kamu syaitan kan, kita pun belasah. Tak boleh. Satu, syaitan paling bahaya sebab tak nampak. Yang kedua, syaitan dia bermusuh dan dia kacau kita. Ada ikut office hour ke ataupun ikut apa? 24 jam. Kalau orang munafik ke orang kafir, kalau dia serang kita, ada masa dia penat, dia letih. Malam dia relax, betul? Tapi syaitan ada masa tak dia berehat? Letih aku nak kacau ni, tak makan aku nak rehat sekejap. Ada? Tak ada. 24 jam. Kita pula lawan dia 24 jam juga ke ataupun 2 jam je? Kita lawan syaitan berapa jam? Ha? Kak, biasa lawan syaitan setiap hari berapa jam? Ha? Apa dah? Tak tahu. Syaitan kacau kita, bisik kita berapa jam? Kita lawan dia berapa jam je. Mana kita kalah berapa jam? Masa makan kita tak lawan syaitan, betul? Masa tidur tak lawan. Masa shopping tak lawan. Bila kita lawan? Masa solat pun kadang-kadang lewatkan, kalah juga. Kita hari banyak buka Facebook ke, banyak buka Quran dan tadabbur? Facebook, kalah. Lepas tu duk kutuk Israel. Jahat Israel. Doa kunut nazilah, hancurkan Israel, hancurkan Israel. Kita hampir-hampir dihancurkan oleh. Okey. Jadi musuh kita kadang-kadang kita tak nampak dan kadang-kadang kita tak tahu. Tapi Allah kata apa? Allah lebih tahu musuh kamu. Maka cara nak depan dengan musuh kita apa dah? Cara nak depan dengan musuh yang tak nampak, yang 24 jam kacau kita, caranya apa? Kalau Allah lebih tahu pasal musuh kita, ikut perintah dia, serah pada dia lah. Sebab Allah lebih tahu. Jangan sombong. Betul tak? Antaranya apa dia? Nak jauh daripada musuh ni, nak serah kepada Allah yang lebih tahu pasal musuh kita. Allah cakap apa, buat je, InsyaAllah kita selamat. Dan juga selalu baca a'udzubillah minasyaitanir rajim. Tak ada siapa yang boleh kalahkan syaitan melainkan Allah. Orang kafir kadang-kadang pada zahir nampak orang boleh kalahkan orang kafir, boleh pukul, boleh bunuh. Tapi syaitan siapa boleh tangkap dan bunuh? Siapa? Pernah tak? Pernah tangkap syaitan dan bunuh? Tak pernah tu. Jadi tak ada siapa yang boleh lawan syaitan kecuali. Jadi a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah minasyaitanir rajim. Kemudian tengok hujung ayat, wa kafa billahi waliyya. Cukuplah Allah sebagai wali, nama Allah. Cukup bagi Allah sebagai wali. Dan wa kafa billahi nasira. Cukuplah bagi Allah sebagai penolong. Apa makna cukup ni? Apa makna cukup? Apa dah? Tak perlu pada yang lain. Saya kata air ni, orang tanya, ustaz, cukup tak satu botol? Saya kata cukup. Mana apa? Jangan bagi tambah. Dah cukup dah. Faham tak? Kalau kita kata Allah cukup sebagai wali kita, maksudnya jangan ambil penolong yang lain, sama ada orang ataupun apa-apa. Kalau di samping Allah sebagai wali, kita ambil juga orang, sebenarnya seolah kita nak bagi tahu Allah saja tak cukup. Boleh faham? Boleh faham kan? Tapi kita banyak tak tempat berlindung selain pada Allah? Banyak tak? Siapa lagi? Suami? Lagi? Anak? Lagi? Ha? Ibu bapa? Lagi? Adik beradik? Lagi?
cucu-cucu, kawan-kawan, polis, kan, pemimpin, telefon, kan. Telefon pelindung kita ni, betul tak? Sebab tu bila ada masalah, pertama kita baca auzubillah ke, cari telefon dulu. Telefon dulu kan. Telefon ni penting ni. Waktu kita antara satu hari tak baca Quran dengan satu hari tak buka telefon, yang mana stres? Yang mana stres? Tak buka? Mana apa? Kita masih seolah telefon ni wali. Dan ayat ni tak terpakai pada kita. Allah kata cukup Allah sebagai wali. Kita kata seolah lah tak cukup, kena ada juga telefon. Cuba bayangkan kalau Nabi Yunus duduk dalam perut ikan, ada telefon, apa dia boleh buat? Ada lain tak? Tak ada. Hajar kalau duduk tengah padang pasir, ada telefon, ada kad kredit, apa boleh buat? Tak boleh. Boleh faham? Oh, ni darjah paling tinggi ni. Tak ada orang ke, tak ada suami, tak ada anak, tak ada mak bapak, tak ada telefon, okey je. Sebab kafa wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Hafal ayat tu. Hafal. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Pendek je. Okey, ikut saya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Okey. Kalau suami kita kata, yang kalau abang mati dulu macam mana? Kita jawab apa? Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi. Tak ada masalah bang, tak ada masalah. Silakan. Boleh cakap macam tu. Kalau elektrik tak ada ke, lain tak jelas, kita baca apa? Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Belajar senang, teori, tapi praktikal berapa ramai yang bila suami meninggal, hidup dia huru-hara. Bila anak tak bagi bantuan, hidup dia kacau bilau. Bila kerajaan tak bagi bantuan, dia mengamuk, kan? Tapi belajar Asmaul Husna Al-Waliyyu. Boleh faham? Okey. Seterusnya, ayat seterusnya ialah tulis je surah Asy-Syura ayat 28. Surah Asy-Syura ayat 28. Surah Ali Imran ayat 68. Surah Ali Imran ayat 68. Surah Al-A'raf ayat 155. Surah Al-A'raf ayat 155. Surah Yusuf 101. Surah Yusuf ayat 101. Ayat ni buka tengok. Saya nak urai sikit. Surah Yusuf ayat 101. Surah Yusuf ayat 101. Muka surat 247. Muka surat 247. Okey. Jumpa. Apa Allah kata?
Rabbi qad ataitani, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau telah memberi kepada aku. Orang tengok, ini antara syarat nak jadi wali. Mesti apa kelebihan yang Allah bagi, kita pulang kepada Allah. Jangan bangga, ini sebab kelebihan aku, sebab aku pandai. Tak. Nabi Yusuf Allah bagi apa? Kerajaan. Dan juga Allah bagi ilmu. Ilmu apa? Ta'bir mimpi. Tapi dia kata qad ataitani, engkau telah memberi kepada aku minal mulk, engkau yang bagi. Ini semua kelebihan engkau. Yang kedua, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, engkau telah mengajar pada aku ilmu. Dia tak bangga sebab aku bermimpi aku dapat ilmu laduni. Tak, engkau yang mengajar aku. Jangan bangga. Dan engkau boleh buat semua tu sebab apa? Fatiras samawati wal ard, sebab engkau pencipta langit dan bumi. Kalau engkau boleh cipta langit dan bumi 7 lapis, tak kalah engkau tak boleh bagi kerajaan pada sesiapa yang engkau kehendaki. Maka akhirnya Nabi Yusuf mengaku, anta waliji, engkau adalah pelindungku. Wali, siapa yang Allah pelindung dia, dia selamat. Di mana ni Allah pelindung orang beriman? Dua, fid dunia wal, dua-dua Allah lindung. Dunia selamat, masa nak mati selamat, dalam kubur selamat, pada mahsyar selamat, titian sirat selamat, sampai masuk surga. Maka Nabi Yusuf minta doa. Ini doa dia. Doa dia pendek je, tapi yang sebelum tu dia puji dulu. Kan adab berdoa kenapa? Kena puji Allah, akui kehebatan Allah. Doa dia pendek je, apa dah? Tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan Islam. Apa faedah aku ada kerajaan, aku boleh takbir mimpi, tapi bila mati kufur, tak ada faedah langsung. Satu sen pun tak ada faedah. Boleh faham? Jadi Nabi ni, semua para Nabi lah. Ada tak Nabi yang mati dalam keadaan tak beriman? Ada tak? Ada. Siapa? Nabi mana ni? Tak Nabi. Tak ada. Semua para Nabi mati dalam beriman, dijamin syurga. Jadi apa? Kalau semua Nabi dijamin syurga dan mati dalam iman, apa faedah Nabi Yusuf minta dimatikan dalam keadaan Islam? Apa faedah minta? Memanglah Nabi akan mati dalam Islam. Faham tak soalan? Faham tak? Okey, jawab. Jangan tengok saya. Apa dia? Oh, kita kena ikut sebagai contoh lah. Tapi contoh kita Nabi Yusuf ke Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Guna. Tak, soalnya kenapa Nabi Yusuf masih minta supaya Allah wafatkan dia dalam Islam, sedangkan memanglah Allah akan wafatkan semua para Nabi dalam keadaan beriman. Kalau tak berdoa apa, memang mati dalam iman. Soalannya kenapa masih berdoa? Yang patut berdoa mati dalam iman siapa? Kita. Sebab kita tak ada jaminan pun mati dalam iman. Kita yang patut kena minta. Betul kan? Siapa ada jawapan? Kuat sikit. Allah. Sebagai tanda syukur. Okey.
Jawapan tak salah. Cuma yang lebih tepat apa dia? Allah nak bagi tahu orang beriman, semakin dia beriman, semakin dia dijamin, semakin dia takut, semakin rendah diri. Itu sifat orang beriman. Tak mungkin orang beriman semakin dijamin syurga semakin sombong. Kenapa tak tahu aku dah ahli syurga? Bukan orang beriman. Sebab itulah kita ni antara kita minta doa mati dalam Islam dengan minta rezeki murah, umur panjang, badan sihat, yang mana lebih banyak kita minta? Cakap betul. Allah tahu. Yang kita minta mati dalam Islam tu jarang, betul kan? Sebab apa? Sebab kita ada penyakit. Penyakit apa? Syok sendiri. Satu, penyakit syok sendiri, rasa macam selamat aja. Yang kedua, kita belum bersedia nak mati. Sebab tu kita minta panjang umur. Betul tak? Betul tak? Bersedia nak mati? Mati ni bersedia ke tak bersedia? Mati tak? Kalau malaikat maut datang, dia tanya tak? Dah ready? Are you ready? Ada? Tak ada. Okey. Tengok kenapa, apa maksud Nabi Yusuf kata engkau wali aku? Apa maksud dia? Engkau penjaga aku. Kenapa Allah jaga Nabi Yusuf? Sebab dia beriman kepada Allah. Dia ada ilmu. Dia keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Macam mana Allah jaga Nabi Yusuf? Kalau Allah tak jaga Nabi Yusuf patut mati bila? Kalau pergi dah mati, betul? Sebab dia budak kecil, tak ada siapa boleh, dia pun tak boleh nak panjat. Kalau Allah tak jaga, mati kat situ je. Tapi Allah jaga dia, caranya macam mana? Allah hantar rombongan dagangan singgah nak minum air. Bila dia ambil timba tu, tengok-tengok ada budak. Allah, siapa hantar pedagang tu? Allah. Lepas tu dijualkan. Dijual sebagai apa? Dijual macam barang. Nabi dijual macam barang. Macam jual bawang, jual peti ais. Siapa nak beli? Kalau perompak yang beli, apa jadi dengan Nabi Yusuf? Yang beli tu orang jahat, perompak, apa jadi? Yang kayak gini perompak lah. Tapi Allah jaga. Allah hantar siapa? Allah jaga Nabi Yusuf. Allah hantar raja kan. Tapi bila raja yang beli, dia jadi hamba kepada isterinya. Dan isteri dia pula nak goda dia, nak berzina dengan dia. Allah jaga tak? Dah tutup pintu semua, tutup tingkap, tak ada orang tengok dah. Nabi Yusuf pun ada juga tergoda. Tapi Allah jaga. Caranya apa? Baca tak ke surah Yusuf? Baca. Allah jaga macam mana? Masa isteri pembesar nak goda dia, isteri tu tarik bajunya daripada belakang. Betul macam mana? Tak, masa dia nak berzina dengan Nabi Yusuf, suami dia datang kan, buka pintu. Bila buka pintu, terus perempuan isteri pembesar kata apa? Terus dia tukar tajuk. Kamu nak buat apa kepada orang yang nak buat jahat padaku? Terus dia tukarkan pada dia yang nak buat jahat pada Yusuf. Jahat tak perempuan? Jahat ke tak? Tak, saya tanya, saya tak tuduh. Jahat ke tak? Dia nak buat jahat, lepas tu dia fitnah pula Nabi Yusuf yang nak buat jahat pada dia. Berapa kali jahat? Sekelip mata dia boleh tukarkan. Ada tiga kejahatan
Satu lagi, dia tipu suami dia. Betul? Oh, hebat perempuan ni. Hebat perempuan ni. Jadi boleh percaya tak pada perempuan? Saya tanya, saya tak tuduh. Ha? Boleh. Tapi perempuan yang macam mana? Perempuan yang beriman kan. Yang jahat-jahat lah. Jangan pukul rata. Macam Aisyah, Khadijah, Hajar. Okey? Lepas tu, bila dia tuduh Nabi Yusuf nak itu, Allah tunjukkan bukti apa dah? Tak, ada seorang budak cakap, nak tahu siapa yang nak kacau siapa? Tengok, baju terkoyak daripada mana? Budak yang cakap, siapa hantar? Allah. Allah wali. Kan? Akhirnya terbukti yang jahatnya. Lepas tu, isteri pembesar ni panggil pula isteri-isteri menteri lain. Untuk apa? Sebab isteri lain nak mengumpat kat dia. Dia kata, teruklah isteri pembesar nak goda hamba. Sepatut isteri pembesar nak buat jahat sama-sama orang besar lah. Datuk Tan Sri kan, ini nak goda hamba, pembantu rumah. Pelik tak? Tak standard lah, tak ada kelas. Jadi dia nak buktikan bukan dia saja yang tergoda dengan Nabi Yusuf. Semua, siapa-siapa tengok tergoda. Dia kumpul semua kan. Akhirnya perempuan lain pun tergoda juga dengan handsomeman Nabi Yusuf. Akhirnya perempuan pun lain hasut Nabi Yusuf supaya apa? Dengan cakap ni, isteri pembesar. Tadi Nabi Yusuf ingat seorang je nak kacau dia, sekarang dia jadi berapa orang? Tengok perempuan, dia boleh kumpul untuk buktikan semua kita adalah sama. Akhirnya Allah jaga Nabi Yusuf daripada digodok oleh wanita-wanita. Caranya apa? Masuk penjara. Bila masuk penjara, macam mana Allah jaga sehingga Nabi Yusuf boleh keluar penjara? Allah bagi ilmu takbir mimpi. Sebenarnya Allah bagi ilmu tu untuk Nabi Yusuf takbir mimpi raja supaya dia keluar. Jadi sebab itulah doa Nabi Yusuf pada anta waliyyi, engkaulah jaga aku semua ni. Kalau engkau tak jaga aku mati lama dalam pergi. Boleh faham? Berapa ramai yang nak buat jahat pada Nabi Yusuf, adik-beradik, isteri pembesar, isteri-isteri, tapi selamat, keluar-keluar jadi okey. Kita tak ada siapa campak dalam perigi pun, dan tak ada siapa jual macam hamba pun, dan tak ada siapa nak goda kita pun, tapi tak jadi pun menteri. Sebab apa? Ketua muslimat pun tak jadi kan? Kenapa? Sebab Allah tak? Saya tak tahulah. Mungkin Allah tak jaga kita. Kita je lah. Berbangga dengan rumah, bangga dengan anak kan. Setakat tu je lah. Syok sendiri. Okey. Dah. Sekarang perkataan maula. Maula yang kedua. Maula ada disebut dalam Al-Quran (12 kali). Maula disebut dalam Quran 12 kali. Antaranya saya tak sebut semua. Surah Al-Baqarah ayat 286. Surah Al-Baqarah ayat 286. Surah Al-Baqarah ayat 286. Apa dia? Ayat 286. Muka surat apa? Ayat terakhir lah. Muka surat 49 yang kita selalu baca bila ni?
Ha? Sebelum tidur. Baca tiap malam. Tiap malam. Faham ke tak? Faham? Cuba cerita sikit. Siapa yang selalu baca tiap malam? Cuba cerita sikit. Okey, sebut ringkaslah. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak bebankan seseorang melainkan ikut yang dia mampu. Subhanallah, rahmat Allah. Jadi jika apa saja yang Allah perintah, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, jangan rasa terbeban. Kenapa? Sebab yang Allah suruh semua yang kita mampu. Kalau sakit, Allah tak bebankan. Kalau sakit tak boleh berdiri, Allah tak wajibkan berdiri. Solat sambil duduk, kan? Kalau tak boleh duduk, masa sakit teruk sangat, baring atas katil, Allah tak bebankan. Mereka yang kita mampu, solat sambil baring. Kalau tak boleh berwuduk, Allah tak bebankan. Tak payah nak bangun juga pergi ke bilik air ambil wuduk, tak payah. Sebab kamu tak mampu. Buat apa? Tak, jangan terus tayamum. Boleh saudara kita, anak kita, suami kita wuduk atas katil, boleh kan? Tapi kalau suami wudukkan kita, batal tak wuduk kita? Batal tak? Oh, batal. Habis nak suruh siapa? Nak suruh siapa wuduk? Doktor? Ni ramai ni. Orang kita bila dia perempuan, mak ke anak ke, bila sakit di hospital dia tak solat. Alasannya tak boleh bangun ambil wuduk, susah. Akhirnya dia tak solat. Kalau kata suruh lelaki, suami dia yang wudukkan, dia kata tak boleh, batal. Tengok cara orang Melayu berfikir. Dia takut batal wuduk sampai tak solat. Mana lebih besar dosa? Tak salah. Seolah biarlah tak solat, asalkan jangan batal wuduk. Kan pelik tu. Tak solat tak apa, tapi kalau abang ambil wuduk, batal. Dia yang sebab masuk neraka, sebab batal wuduk ke sebab tak solat? Batal wuduk ini ulama beza pendapat. Tambah-tambah kalau darurah, kita tak boleh nak bangun ambil wuduk, anak perempuan tak ada, yang ada suami kita, boleh tak diwudukkan kita? Boleh, tak batal. Tak batal. Jangan duduk dalam tak solat. Alasan yang tak solat tu ulama sepakat haram tak solat, dan antara penyebab masuk neraka. Ulama sepakat. Tapi yang batal wuduk, ulama berbeza pendapat. Ada kata tak batal, yang penting jangan ada syahwat. Yalah tua-tua kan, dua-dua tua, ada syahwat lagi kan? Seorang umur 89, seorang umur 90. Sakit. Ada orang dia ambil wuduk, dia pakai sarung tangan. Kadang-kadang isteri rasa, ya Allah, teruknya aku, hina sangat ke? Nak pegang aku pun, dulu masa belum kahwin bukan pegang, peluk pula. Sekarang dah kahwin, dah sah, nak sentuh kulit pun pakai sarung tangan. Ambil wuduk je. Okey? Jadi Allah kata apa? Laha ma kasabat, bagi setiap orang itu apa yang dia usahakan. Dia buat baik, dapat pahala. Wa 'alaiha maktasabat, dan ke atasnya dosa yang dia lakukan. Dia buat dosa, dia tanggung dosa, dia tanggung azab. Dia mengumpat, dia membazir, jangan fikir orang lain. Orang lain yang tanggung, dia sendiri. Kemudian Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, jangan engkau hukum kami apa yang kami lupa. Banyak tak yang kita lupa? Banyak. Kalau Allah hukum yang kita lupa, apa dia? Apa jadi? Kita masuk neraka lah. Jadi kita minta, ya Allah, kadang-kadang terlupa rakaat kan? Kadang-kadang terlupa solat, sibuk duduk bersembang, habis waktu. Okey. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina, wahai Tuhan kami, jangan engkau bebankan apa yang
bebanan sebagaimana engkau bebankan orang-orang terdahulu. Orang dahulu kalau nak bertobat kena buat apa? Bunuh diri. Jangan. Kita umat Nabi Muhammad mudah je nak bertobat. Buat apa? Istighfar, astagfirullah. Di mana-mana, bila-bila masa. Kemudian Rabbana wala tuhammilna, wahai Tuhan kami, jangan engkau bebankan kami ma la taqata lana, yang kami tidak ada kudrat, kemampuan. Jangan bebankan. Wa'fu anna, kalau dia sakit, ada jarum, lepas tu dia pakai pampers, dia boleh tak solat? Dia nak bangun tak boleh, nak pergi tandas tak boleh. Pampers pula tak berapa bersih, waktu nak habis, boleh tak solat? Boleh. Sah tak? Apa dalil? Apa dalil? Ni ayat ni. Jangan kau bebankan apa yang aku tak mampu. Dan Allah tidak bebankan mereka yang kita mampu. Kita mampu setakat tu je. Nak bangun, nak bersih setiap kali kita tak mampu, maka solatlah sekadar yang kamu mampu. Kita jangan takut solat tak sah, tapi kena lebih takut tak solat. Dosa tak solat jauh lebih besar daripada takut tak sah tu. Okey. Kemudian wa'fu anna, ampunkan dosa kami. Wa'ufir lana, padamkan dosa kami dan ampunkan dosa kami. Warhamna, dan rahmati kami. Anta maulana, engkaulah. Apa beza wali dengan maula? Makna dia sama. Kalau wali penolong, pembantu, maula pun engkaulah penolong kami, pembantu kami, maka fansurna, wahai Tuhan kami, tolonglah kami. Tak ada siapa yang boleh tolong malaikat engkau. Sebab apa? Sebab engkau maulana. Tolong kami melawan siapa? Alal qaumil kafirin, untuk mengalahkan orang kafir. Okey. Yang kedua, tulis. Tadi ada berapa perkataan maula dalam Al-Quran? Saya dah bagi berapa? Satu. Yang kedua, surah Al-Anfal ayat 40. Al-Anfal ayat 40. Yang ketiga, surah Muhammad ayat 11. Dan yang lain cari sendiri. Yang lain cari sendiri. Homework lah, buatlah kerja rumah kan. Ni belajar dalam kelas je, habis kelas habis. Balik cari 2 minggu lagi saya tanya. Cari perkataan maula. Ada berapa lagi? Ada 9 lagi. Okey, sekarang kita pergi pada makna dia. Kita pergi makna dia. Apa makna wali? Cuba tengok kat whiteboard. Saya tak tahu, nampak jelas tak? Jelas? Boleh tak untuk akan datang bawa marker yang baru? Marker ni dah habis ini. Dan kalau boleh suruh masjid beli yang smart board tu kat sini. Tak payah tulis. Duit masjid banyak kan? Okey. Al-waliyu, asal makna dia, saya tulis apa tu? Al-makna al-lughawi, makna dari segi bahasa. Apa maksud asal perkataan wali? Iaitu daripada perkataan al-walyu, walyu. Al-walyu. Apa makna walyu? Al-qurbu. Qurbu dekat. Al-qurbu makna dia dekat, qarib. Wad-dunuwu, dan dekat juga. Jadi al-wali daripada perkataan asal al-walyu, makna dia al-qurbu wad-dunu, iaitu dekat, dekat dan hampir. Dekat dan hampir. Sebab itulah yang kita faham wali tadi apa makna? Penolong kan? Mungkin tak dia tolong kita kalau dia jauh? Tu ada kaitan. Bila dia penolong kita, dia pembantu kita, mestilah dia dekat dengan kita.
Dan bila Allah tu dekat dengan kita sehingga dia boleh menjadi wali kita? Bila kita dengar cakap dia. Kalau kita tak dengar cakap, dia jauh dan dia tak akan jadi wali. Okey, ada satu hadis yang menunjukkan maksud wali dari segi bahasa. Saya tulis di sini. Nampak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya gulam, wahai budak. Wahai budak. Budak ni siapa? Umar. Budak ni ialah Umar. Umar bin apa? Bin Abi Salamah. Budak ni nama dia Umar bin Abi Salamah. Apa hubungan dengan Nabi? Siapa tahu? Apa hubungan Umar bin Abi Salamah dengan Nabi? Kuat, cepat sikit. Ada tak salah seorang isteri Nabi nama dia Ummu Salamah? Ada kan? Ada. Jadi apa hubungan Nabi dengan Umar ni? Anak tiri. Anak kepada siapa? Ummu Salamah. Sebelum dia kahwin Nabi, suaminya Abu Salamah. Bila Abu Salamah mati, Nabi masuk meminang Ummu Salamah, dan masa tu dia ada anak namanya Umar. Tengok Nabi ni pendidik yang agung. Nabi bukan didik orang tua aja, Nabi bukan didik orang muda aja, tapi Nabi juga didik kanak-kanak. Gulam ialah yang belum balik. Jadi bila budak makan, macam mana rupa budak makan? Macam mana budak makan? Ambil sana, ambil sini kan? Nabi bila tengok, Nabi tak boleh biarkan benda salah. Walaupun budak, bahkan lagi budak, lagi kita kena ajar. Kenapa? Satu, budak mudah dibentuk. Yang kedua, apa saja ajaran kena mula daripada kecil supaya dia biasakan yang betul. Tapi kalau dah tua baru nak ajar, senang tak? Susah kan? Ada seorang pelajar saya, dia makan tangan kiri. Dia dah tua, dah pencen dah. Saya ingat umur dah kat 70. Semua orang tegur tak jadi. Saya tegur pun tak boleh. Dia makan tangan kiri. Tangan kanan sihat walafiat. Kenapa dia makan tangan kiri sampai ke tua? Bukan. Sebab dia biasa daripada kecil tak ada siapa tegur. Sebab itulah Nabi tengok masa Umar ni makan, dia ambil sana ambil sini, terus Nabi tegur. Pertama, ya gulam, samillah, baca bismillah. Nabi nak ajar budak apa dah? Makanan sedap macam mana pun ialah daripada Allah. Kalau Allah tak bagi, tak dapat. Kadang-kadang Allah bagi tapi Allah tak bagi kenyang, tak dapat kenyang. Kadang-kadang dah sedap tapi makan jadi tak sedap, Allah tak bagi. Jadi ajar budak daripada kecil, rezeki ni daripada Allah. Mulakan dengan bismillah. Tapi yang paling sahih, bila nak makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baca 3 kul ataupun baca apa? Yang paling tepat baca bismillah sahaja. Bismillah. Bila Nabi kata samillah, sebut nama Allah, tak payah ar-Rahmanir-Rahim. Yang paling tepat. Dan tak payah auzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu 3 kul. Lepas tu sementara habis baca, lauk pun habis. Bismillah aja, simple aja. Okey. Lepas tu wa kul biyaminik, makanlah dengan ajar budak. Bila dia pegang tangan kiri, terus ajar. Supaya, kenapa kena makan tangan kanan? Sebab ada hadis lain Nabi kata kul biyaminik washrab biyaminik, makan dengan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal,
Sebab syaitan makan dengan tangan kiri. Nabi kata lagi, minum dengan tangan kanan. Sebab syaitan minum dengan tangan kiri. Jangan tiru perbuatan syaitan. Hukumnya haram. Sebab tu ulama mengatakan haram makan tangan kiri. Sebab meniru perbuatan syaitan. Nak ambil apa-apa, tangan kanan. Nak ambil lauk kan. Kadang-kadang kita makan tangan kotor, lepas tu pegang sudu. Maka dia tak nak bagi kotor sudu, dia ambil tangan kiri. Salah. Macam mana cara dia? Guna tangan kanan, tapi tak nak bagi sudu kotor. Macam mana? Ha? Macam mana? Makan jangan tamak lah, makan sikit-sikit lah. Makan sikit-sikit. Bila sikit-sikit tangan tak kotor kan. Yang kedua, kalau kotor, sebelum kita pegang sudu, kita jilat jari. Sunnah Nabi tak jilat jari? Sunnah. Betul? Pernah buat? Cakap je. Cakap je. Jilat, ha? Jilat macam mana? Oh, setiap kali lepas makan jilat semua 5 jari. Oh, start daripada jari kelingking, lepas tu jari ni. Tak, cuba tunjuk cara. Jadi jilat 5 jari lah. Tak, bukan sunnah Nabi tu. Sunnah Nabi ialah jilat jari yang ada makanan. Yalah, takkanlah 5 jari ada makanan. Makan macam mana ni? Tapi bukan semua jari kita melekat makanan. Kenapa Nabi suruh jilat jari? Kenapa? Tahu sebab apa? Satu, tak nak membazir. Membazir itu makna makanan jari yang ada makanan lah. Yang tak ada, jangan jilat. Itu membazir masa. Lepas tu yang kedua, Nabi kata kita tak tahu makanan mana yang ada berkat. Mungkin makanan yang melekat kat jari berkat. Yang kita makan habis pinggan tak berkat. Yang berkat dekat sini, jilat. Bahkan sunnah Nabi suruh apa? Suruh siapa jilat jari itu? Kalau suami ada jari suami ada makanan, suruh isteri jilat. Apa pula? Suami kita kan sehidup semati. Kalau jari isteri suruh, kalau tak lalu jilat sendirilah. Jilat, betul. Saya jilat. Bila nak pegang sudu ke, kalau ada makanan, jilat. Sunnah Nabi dapat pahala. Dan mungkin yang ada kat jari itulah makanan yang berkat. Sunnah Nabi. Ya, samalah. Bila pergi kenduri tak habis. Itu sebab apa tak habis? Sebab dia ambil banyak. Siapa suruh ambil banyak? Syaitan lah. Syaitan kata ambil. Nanti kalau tak ambil, orang lain ambil, habis. Ataupun kadang-kadang dia kata, kalau tak ambil terus, nak ambil pula, malu kan. Nanti orang kata tamaknya, ambil sekaligus je. Akhirnya membazir. Itu bisikan syaitan. Lebih baik ambil sikit dan habis daripada ambil banyak, membazir, dapat dosa. Ini perangai orang pergi kenduri kan. Tamak. Semua nak ambil. Bubur, laksa, bihun sup, cendol, semua nak ambil. Tapi bila mengaji, nak ngaji satu ayat je. Okey. Kemudian lepas tu Nabi kata apa? Wa kul mimma yalik. Kul mimma, makalah daripada apa? Yalika. Yali itu daripada walia. Kalau fi'il madhi walia. Kalau mudhari' yali. Apa tadi mana wali? Waliyu? Qurbu wa dunun. Mana apa? Dekat. Mana apa? Nabi kata makan dari apa yang dekat. Ambil yang kat depan dulu. Jangan ambil yang jauh. Boleh faham sunnah Nabi.
Katalah ada 5 laukkan. Sana ayam goreng, sini daging rendang, sini daging bakar, depan kita sambal. Ambil apa dulu? Sambal. Oh ustaz, pedas. Tak apa, dapat pahala sunnah Nabi. Jangan terus pusing dah. Simple aja. Kalau kita nak, kita utamakan pahala redha Allah, jangan tengok sedap ataupun tak. Aku nak pahala, makan. Ambil sambal dulu. Kita pun akan ambil juga sambal, betul tak? Ambil sambal dulu, lepas tu ambillah yang lain. Dapat pahala. Itu makna yali daripada wali. Jadi wali makna apa? Dekat. Makan apa yang dekat dengan kau. Boleh? Boleh ke tak? Okey. Kemudian makna dari segi istilah. Tadi dari segi bahasa. Ini dari segi istilah. Makna fi haqqillah. Dari segi hak Allah, apa makna wali? Apa makna wali? Kata Ibnu Jarir At-Tabari, ahli tafsir yang terkenal. Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wali makna dia nasirun, penolong, wa zahirun, pembantu. Nasirun, penolong, wa zahirun, pembantu. Dan juga makna dia yatawalla bi'aunihi wa taufiqihi. Maksudnya apa? Yatawalla, dia menolong, dia membantu, dia menjaga. Bi'aunihi, dengan pertolongannya, wa taufiqihi, dan dengan taufiknya. Saya ulang. Makna dari segi hak Allah, kata Ibnu Jarir, ialah nasirun. Wali itu makna nasir, iaitu penolong. Zahirun maknanya pembantu. Yatawalla maknanya menjaga. Bi'aunihi, dengan pertolongannya. Wa taufiqihi, dan taufiknya. Jadi kalau ayat yang kita baca tadi, Allah waliyul ladzina amanu, Allah wali kepada orang beriman. Makna apa? Allah penolong, Allah pembantu, Allah menjaga. Smart. Saya pun tak faham, ramai manusia kan, orang kafir tak payah cakap lah, orang Islam kadang-kadang nampak solat, puasa, pergi haji, pergi umrah, tapi Allah tak tolong dia. Sebab apa? Sebab dia tak ikut perintah Allah kesemuanya. Solat dia ikut perintah Allah, luar solat dia langgar, Allah tak tolong dia, Allah tak bantu dia. Siapa yang Allah tolong? Orang yang beriman 24 jam. Semua dia ikut perintah Allah. Di mana saja dia berada, walaupun dalam api, walaupun dalam laut, walaupun dalam ikan paus, walaupun dalam gua, pasti selamat. Okey. Oh, waktu dah habis. Waktu dah habis. Jadi kita belum masuk tajuk wali dan maula, tak habis lagi ya. Kita sambung kelas akan datang. Jenis-jenis wali, kemudian kesan-kesan beriman dengan dua nama Allah, Al-Wali dan Al-Maula. Ada soalan? Ada soalan boleh tanya? Wali manusia. Dia sebenar makna wali ni banyak. Antaranya ialah yang menjaga kita. Sebab itulah bapa pun dipanggil wali. Bapa pun dipanggil wali. Kadang-kadang dia bukan bapa, tapi dia penjaga kita, penjaga anak yatim.
Dia panggil awliyaul yatim, wali al-yatim. Sebab apa makna dia? Penjaga. Jadi wali itu bila dia sandar pada Allah, makna Allah penjaga, Allah pengurus, Allah penolong. Kalau wali disandar pada manusia, orang yang mengurus kehidupan kita. Dan kadang-kadang bapa juga dinamakan wali bila nak kahwin. Sebab dia yang menjaga, mengurus kita. Macam mana nak jadi wali Allah? Daripada apa yang kita belajar hari ni, kita semua boleh tak jadi wali? Boleh. Macam mana cara? Ikut yang perintah, ikut apa yang Allah perintah. Macam mana cara? Ialah macam mana cara? Kan Allah kata Allah wali kepada orang beriman. Caranya apa? Allah keluarkan orang beriman daripada kegelapan kepada. Jadi cara jadi wali apa dia? Kena belajar. Keluar daripada kegelapan, keluar daripada kejahilan, belajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran, belajar sunnah Nabi, dan ikut, insya-Allah Allah jaga kita. Dan kita pun jadi wali. Boleh? Bukan wali yang terbang di udara, berjalan atas air, itu mengarut tu. Betul lah. Kalau mukjizat, apa makna mukjizat? Yang luar biasa, yang datang daripada Nabi, dia panggil mukjizat. Bulan terbelah. Tapi kalau yang pelik-pelik berlaku pada manusia, tapi manusia tak beriman, dia panggil sihir. Kayak yang terbang di udara tapi tak solat, jalan di atas air tapi tak puasa, itu bukan mukjizat, itu sihir. Okey, cukup. Ada soalan? Wali manusia tak ada. Mukjizat untuk manusia Quran. Tak payah buat mukjizat sendiri. Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Menuntut ilmu lebih baik daripada salat sunat 2 rakaat. Tak ada dalil dan tak perlu dalil. Sebab apa? Menuntut ilmu wajib. Solat tu mana boleh banding wajib dengan sunat? Kan? Jadi tak perlu dalil. Macam kita kata, mana lebih baik solat fardu subuh dengan solat sunat? Perlu dalil tak? Tak perlu. Itu bahaya tu ayat-ayat syaitan. Supaya apa? Akhirnya dia belajar aja tak solat sunat. Sebab apa? Belajar lebih baik pada tak. Kamu belajar untuk apa? Beramal. Kalau kamu belajar solat sunat, pergilah solat sunat. Jangan asyik belajar aja. Okey. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم